Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita akan buat modul bengkel chemistry A+. Okey, chemistry bestari A+ yang saya dah bagi waktu sebelum PKP lagi. Okey, so kita buat satu persatu lah ya untuk soalan esei kepada 5 soalan esei hari ini dan 5 soalan struktur. Okey, siapa yang perlukan soalan esei ni kalau hilang ke boleh PM saya untuk saya emailkan lagi sekali. Okay, so kita mula kepada soalan esei. Okay, so diagram 1 show the structural formula of vitamin C. Okay, vitamin C, the molecular formula is given. Okay, the formula is given. So here, first question. Okay, first question asks you about the empirical formula of a compound. So, for the empirical formula of the compound, okay, dia kata define. Okay, define macam biasa, kamu bagikan dia punya definisi, tuliskan nombor dia. So, empirical formula is the formula that shows the simplest whole number. Whole number ke? Empirical formula? Bukan whole number, that show simplest, itulah simplest whole number ratio of atoms of each elements in a compound. Okay, so ini soalan yang A1. Okay, Tusha, boleh Tusha? Soalan yang ini, nombor 2. Okay, Tusha dapat berapa markah ya soalan nombor 1 ni? Aku Saya bagi berapa markah? total you Total. Untuk soalan nombor 1, berapa markah saya bagi? 19. 19. Good Tusha. So saya laju sikit lah ya Tusha ya. So molecular formula dia adalah, so macam mana kamu tulis. Kalau buat soalan ini tolong buat one by one, point by point. Okay, jangan buat dalam bentuk esei yang panjang macam bahasa Melayu pula. Okay, so molecular formula adalah C6. So kiralah berapa C. Okay, C6 H8 O6. Dan empirical formula, so kamu empirical formula kamu simplekan. Okay, simpleskan. So 6 bahagi 2, 8 bahagi 2, 6 bahagi 2. So dapat C3 H4 O3. Okay, ini soalan nombor 2. Okay, pergi kepada soalan nombor B. Okay, soalan nombor B dia kata name and write. Okay, tengok ni ya. Name and write. Okay, name and write the 3 compound that have same. So maksudnya dekat sini apakah formula selain daripada yang di atas ni? Selain daripada atas ni yang same empirical dengan same of the molecular formula. Okay, so kamu boleh bagi apa-apalah formula asalkan dia tiada molecular formula. Okay, yang sama molecular formula dan empirical formula. Dia kata name ke? So kalau dia kata name, kamu namakanlah. Contohnya water, H2O. Okay, ataupun dia minta 3 kan. Saya tulis saja ikut kepada skema. Carbon dioxide, CO2. Sebab dia kata name and write formula. Okay, name and write formula. Okay, so yang kedua dia bagi contoh aluminium oxide. Okay, so Al2O3. Okay, soalan nombor D siap. Pergi kepada soalan nombor C. Okay, name gas X and gas Y are hydrocarbon with their empirical formula is CnH2n. Given the molecular formula, okay, given the molecular formula dia adalah 72. Okay, that is a molecular formula. Y pula 44. So dia kata pertama, if the formula of gas X is CnH12, what is a value of N? So value of N. Sekarang ni dia nak yang N ni.
Okay, berapa nilai N. So, yang di sini untuk soalan ini, okay, kamu buat C1. Okay, C1, kamu keluarkanlah. Okay, kamu keluarkan apakah empirical formula yang dibagi. Dia bagi Cn H2n plus 2. So, ini bermaksud untuk dapatkan nilai X. Okay, kamu tengok dia punya sini adalah 72. So, N ini ada berapa? So, N sini, okay, sini nilai nilai karbon adalah 12. So, 12 times N, okay, plus, okay, 1 time with the 2N plus 2 equal, salah lah tu Syah, bukan. So, 1, sebab dia bagi 1 kali dengan 12. So, 1 kali dengan 12 lah terus. So, samakan dengan, so jumlah ini adalah 72, 72. So, 12N equal to, so 12 bawa ke sana, so jadi 72 tolak 12. So, dapat 60. So, N equal to 5. Okay, M equal to 5. Okay, number 2. Okay, soalan nombor 2 pula. Okay, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Determine the molecular formula of gas Y. So, dia nak apa tadi? Dia nak molecular formula. So, untuk dapatkan molecular formula of gas Y, so, untuk gas Y, bagaimana kamu nak dapatkan formula dia? So, masukkan sahaja, dapatkan nilai N dulu. Okay, dapatkan nilai N dulu untuk Y tu. So, Y adalah, sorry. So, kita guna pen. Okay, so, 12 untuk karbon kalikan dengan N. Kita nak tahu N ni berapa. Okay, nak tahu N ni berapa. So, tambahkan dengan 1 kali 2N tambah 2. Okey, sama dengan 44. Okey, ini dia nak cari untuk Y. Okey, untuk gas Y. Okey, gas Y tadi dia kata bersamaan dengan 44. So, selesaikan. Okey, kamu selesaikan nanti 12N tambah 2N dapat 14N. So, 14N tambah 2 sama dengan 44. So, N sama dengan 3. So, ini bermaksud C, masukkan dalam formula ni. C3H, 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. C3H8. Okey, okey ke Tusha? Kita berdua je ni Tusha. Okey. Okey. Tusha sudah hantar essay question Johor ke? Sudah you? Sudah ya? Saya tak perasan lah Tusha. Tusha tak bagi tahu saya pun. Dah hantar juga, hantar gambar. Dah ada gambar? Bila Tusha hantar gambar? Johor Ya, bila Tusha hantar? Oh, saya sudah pun letak file dekat sekolah you. hari apa you pergi? Sabtu. Oh, Sabtu saya dekat Johor lah Tusha. Tak apa, nanti hari ni saya pergi ambil ya Tusha ya. Okey. Okay, so diagram 1.1 show the glycerol steric. Okay, so yang pertama dia kata soalan dia adalah D1. Okay, D1 dia kata calculate the number of mole. So dekat sini glycerol, okay, dekat sini kamu kira dah dulu berapa C, berapa H, berapa O. So sini molecular formula. Ini saya tak kisah dengan Tusha sebab Tusha dah buat. Pelajar yang tak datang, saya hanya boleh record sahaja hari ni. Okay, sama ada mereka tengok ke tak Tusha, saya pun tak tahu mereka tengok ke tidak. So, C3H8O3. So, ini adalah formula. So, kiralah berapa C, H ada berapa. So, sekarang ni dia minta mass. So, dia minta mass of 0.05 mol glycerol. So, sama dengan 0.05 time after 92. Bagaimana dapat 92? Is a given. So, you get 4.6 gram. Mesti buatkan formula. Okay, unit dia. Formula, unit. Okay, nombor D pula. Okay, ini D1. Okay, D2. Okay, pergi kepada D2. If 0.05 mol of glycerol triesterat is obtained for the reaction, determine the molecular formula of stearic acid that has been used. So, dekat sini dia bagi adalah untuk ini. So, yang ini dia bagi. So, determine the molecular formula and the mass of stearic. So, dia nak pertama carikan dia punya molecular formula. Kedua, dia carikan mass.
So, molecular formula dengan mass. So, bagaimana kamu nak cari? Okey, so kita buat yang pertama. Okey, dapatkan dulu molecular formula untuk stearic acid. So, molecular formula adalah C18H36O2. So, ini bermaksud mass, relatif, kirakan dia punya relative molecular mass. So, relative molecular mass of stearic acid adalah 284. Kirakan masukkan dalam ni. So, daripada ini based on equation. Okay. 0.05 mol glycerol tristearate. Okay, dia akan produce berapa mol? Dia akan produce 0.05 tadi dibagi kan. So, dia akan dapat 0.15. Okay, kamu tengok nisbah dia antara stearic dengan ini. Okay, 3 nisbah 1. So, 3 nisbah 1 untuk antara glycerol tristearate dengan stearic acid. So, dekat sini, so 0.15 mol stearic acid. So, nak dapatkan mass dia, nak dapatkan mass dia adalah 0.15 kalikan dengan dia punya molecular formula. Okay, molecular formula, relative molecular mass. So, kamu akan dapat 42.5 gram. Okay, sini tulis salah. Ini tulis mass. Kita nak mass. So, mass of, sorry. 0.15 mass of stearic acid. Okay. So, di sini, soalan sini siap. Okay, soalan nombor 1. Okay, pergi kepada soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Tusha dapat berapa markah Tusha? Soalan 2, 18 you. 18. Salah bahagian mana Tusha? Soalan nombor apa Tusha salah? B, soalan B. Oh, soalan B. Formula ya? Okay, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Nampak gayanya tak ada siapa lagi masuk Tusha setakat ni Tusha. Kita berdua je lagi Tusha. Aduh, mana dah budak-budak ni. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya mengenai dia kata electrical conductivity dengan melting point. Okay, untuk tetrachloromethan. So, di sini dia bagi dia punya melting point untuk tetrachloromethan adalah lagi rendah berbanding dengan copper chloride. Kat sini dia kata does not conduct electricity. Yang ini conduct electricity in molten and aqueous. So, yang pertama, compare the melting and boiling point. So, kamu comparekan dah dengan kamu explain. Okay, yang pertama, yang untuk ini. Okay, untuk soalan ini, so kamu cakap siapa melting point yang lagi tinggi. So, dekat sini kamu tahu CuCl2, dia punya melting point. Okay, melting point is higher. Okay, then kamu tulis tetrachloromethane. So, A dah. Tapi kemudian kamu explain. So, kamu explain lah. Kamu explain CuCl2 kamu tahu ionic bond kan? So, ionic bond. So, copper chloride. Okay. Sorry. So, ini adalah. So, copper ion. Okay, copper ion. And chloride ion. Okay, chloride ion. Held together by strong electrostatic force. So, dia memerlukan need greater heat energy to overcome the forces. So, yang ini mesti adalah
strong elektron. Ini baru point nombor 2. Okay, point nombor 3 kamu cerita tentang tetramolekul, tetrachlorometane. So, ini yang pertama, ini kedua, okay, ini ketiga. So, ini yang ketiga, okay. So, molekul surang je in tetrachlorometane. Okay, so tadi kalau copper ion, dia copper ion dengan chloro ion, strong elektron sebab dia ionic bonding. So tetrachlorometane dia held together by van der Waals forces. Okay, so kamu hanya perlukan sedikit sahaja, just a small amount of heat. Okay, energy to overcome the forces. So, yang ini kamu tentang elektrostatik untuk ionic bond, yang ini untuk covalent bond. Okay, yang pertama ini kamu cerita tentang siapa paling tinggi, siapa paling rendah. So, that's why dia punya markah adalah 3 point. Okay, pergi kepada soalan A1 sudah, ni A2. Okay, A2 dia kata explain why copper chloride conduct electricity. Soalan ni dah selalu sangat keluar. So, conduct electricity molten and aqueous. So, soalan ini kamu cakaplah. Kamu tahu bahawa dalam larutan dalam compound CuCl2 dia ada apa? Dia ada ions. So, yang ada ions maksudnya, ions free to move. Okay, dia bebas untuk bergerak, tapi dalam tetrachlorometane exist as neutral molecules. Okay, nombor 2 dah. Okay, nombor B. Okay, B pula. Okay, table 1 to show the observation of halogen. Okay, V dengan W. So, halogen dekat sini kumpulan 17. So, halogen ini adalah kumpulan 17. Dia react dengan hot iron wool. So, V, okay, small. Hot iron bright gas V. W dia punya atomic size dia bigger. So, ini small, ini bigger. So, yang ini dia bright, ini slowly. So, kalau kamu nampak sahaja ini bright, maksudnya V ini lebih reaktif daripada W. Okay, V adalah reaktif daripada W. So, soalan dia apa? Okay, soalan dia kata, write chemical equation when halogen V react with hot iron. V. So, kamu tahu kumpulan 17. Okay, kumpulan 17 dalam bentuk gas. So, bila dalam bentuk gas, okay, kalau dalam bentuk gas, so maksudnya, dalam bentuk gas, dia mesti dalam bentuk molekul. So, V2. Okay, so dia tidak balas dengan hot iron, Fe. Fe dalam bentuk atom, Fe saja. So, kamu akan dapat FeV3. Dia ion 3 ya. So, 2 Fe seimbangkan dan 3 V2. Okay. So, dekat sini letak 2. So, B. Okay, kemudian dia kata terangkan. So, cakap lah. Small size of halogens atoms. Okay, dalam halogen make the atom easier to attract electron. So, nak dapatkan V atom to form the V atom and ion. Dia nak jadi ataupun kamu cakap dia negatif ion ke, so pun boleh. Okay, attract to form. Okay, small size halogen atom make atom easier to attract electron. So V atom form the N
ion. Okay, so settle soalan nombor C. Okay, ini pula bab chemical bonding. Yang mana bab chemical bonding, kalau kamu tengok ini ada bentuk charge. So, ada charge negatif, positif, negatif. So, that is a ionic bond. Okay, soalan yang pertama, dia kata write the electron arrangement of atom element X. Okay, yang ini dalam bentuk tag. So, dia nak bentuk dalam bentuk atom. So, dalam bentuk atom, okay, untuk soalan nombor C, okay, untuk soalan nombor C, okay, C1. Okay, C1. So, electron arrangement ini dia kata 2+. 2+ tu maksudnya dia sudah mendermakan ke menerima? Dia mendermakan. Sebab tu dia dapat plus. Dia dapat pahala. So, maksudnya dekat sini electron arrangement dia 2, 8. Dia sudah dermakan 2. Ini atom. Okay, ini adalah dalam kataan atom. So, yang kedua, electron arrangement sudah siap. Dia kata state the position. Lepas tu dia suruh explain ke? Tak ada. Okay, state the position. So, kalau kamu tengok dekat sini, dia punya sini 2. So, maksudnya dia adalah group 2. Okay, kamu tengok sini dia ada 3 shell. 1, 2, 3. So, kita ada period dia dalam keadaan period 3. Okay. Sini dah dapat 3 markah. Okay. Pergi kepada soalan nombor 2. Okay. Write the chemical equation reaction X and Y. Explain how the bond. So, kat sini kamu tahu bahawa okay, X ini adalah kumpulan 2. Dia tindak balaskan dengan Y. Y ini kumpulan 17. Cikgu, mana cikgu tahu kumpulan 17? Sebab dia punya electron arrangement 287. Kumpulan 17 ini adalah daripada halogens. So, halogen Y, dia mesti dalam keadaan molekul iaitu Y2. Dia akan dapat XY2. So, baru satu soalan. Okay, lepas tu dia kata explain. Okay, bila dekat sini dia suruh explain, kamu nama pertama, okay. Pertama, kamu kena yang ini 2 markah ya. Okay, mana cikgu kata 2 markah? Sebab reaktan dengan produk kamu betul 1 markah. Dan kamu boleh balancing. So, dah pernah markah. So, baki untuk explain ni adalah 5 markah. Okay, bagaimana kamu nak explain? Yang pertama, kamu cakaplah tentang electron arrangement. Okay, Y. Boleh ke cakap Y saja? Tak boleh. Kena cakap atom Y. Okay, atom Y 287, 2.8.7. So, kena cakap kataan atom juga. Atom X pula. Kamu cakap release 2 electron to form X2 plus ion. Lepas tu kamu cakap atom Y pula. Atom Y gains. Ni tadi release. So, ini adalah gain. Dia akan menerima okay, 1 elektron. Betul? 1 elektron untuk jadi apa? Y2. Y minus ion. Okay. Kemudian to achieve. Okay, to achieve octet. Kedua ni kamu kena cakap ya. To achieve octet electron arrangement. Okay. Kemudian kamu cakaplah tentang elektrostatik X2 plus ion and Y minus ion attract to each other by strong electrostatic force. Dah, siap. Okay, 7 markah. Okay, 7 markah. Mana? Markah 1, markah 1, markah 2, markah 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 markah. Okay, apa-apa pun, kamu kena cakap atom X release 2 electron to form X2 plus to achieve after electron arrangement. Atom Y gain an electron, 1 electron to form Y2 minus ion to achieve octet electron arrangement. Mesti cakap. Okay. So settle soalan nombor 2. Okay, pergi kepada soalan nombor 3. Okay, Tusha. Are you with me? Tusha, soalan nombor 3 berapa markah kamu dapat, Tusha? Tusha. Tusha sudah hilang. Hello.
Ya saya. Okey, so kita sambung soalan. Okey, minta maaf ada call tadi. Okey, pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3, 19 markah kamu dapat Tusha. Soalan mana yang kamu salah Tusha? Soalan B tu tak cukup poin ni. Oh, kalau B tu Tusha, kamu buat dalam bentuk table tak? Tak. Tak, oh, kamu bentuk ayat dia. Okay, tak apa. Nanti saya ajar macam mana nak buat. Okay, nombor 3 ya Tusha. Okay, state the factor that determine. So, kalau tengok kepada soalan ni, jom kita tengok soalan. Okay, diagram 3 show the apparatus set up the electrolysis of sodium chloride solution using carbon electrode. So, dekat sini dia pakai hydrogen gas, kat sini dia pakai chlorine gas. Kalau kamu dapat 1 molar, so maksudnya ini adalah dia nak tanya elektrod P dengan elektrod Q. So, elektrod P dengan elektrod Q. Untuk P ni, okay, P ni adalah anode ke cathode? That is a cathode. So, bila cathode, so ini P adalah cathode. So, ini adalah anode. So, cathode faktor kepada position. Okay, Q pula untuk anode. Hanya anode sahaja untuk faktor concentration. Okay, yang efek adalah anode. Cathode tiada efek seperti biasa ikut ECS. So, kamu tulislah. Nak warna apa pula ya? So, kita ambil warna hijau lah ya. So, kamu cakap lah. At P, tulis satu-satu tu Syah. Okay, tulis satu-satu. The position, kalau lah Tusha punya tu saya boleh scan, saya boleh tunjuk satu-satu kan bagus. So, saya boleh mark kat sini terus. Tapi saya dah mark, dah siap dah mark. So, kamu tengok sajalah ya Tusha, ECS. So, kat sini ECS, jangan buat ECS ya. Buat panjang, Electrochemical Series. Okay. So, buat kepada Q pula. Okay, Q pula kamu cakap tentang concentration of ions in electrolyte. Okay, at Q. Okay, yang ini dah A dah siap, kita buat B. Okay, ini dah 2 markah, kita pergi kepada B, dia tanya apa? Okay, B ni dia kata explain the reaction electrode P and Q. Okay, lepas tu dia kata list ions, name of the ion selective discharge at each electron, reason why ion discharge, half equation. So, dia kata dia nak P dengan Q. So, kalau Tusha nampak dekat sini Tusha, dia nak bezakan Tusha antara P dengan Q untuk 4 aspek yang diminta. So, untuk yang ini Tusha, kalau boleh, okay, buat dalam bentuk table. Okay, bila buat dalam bentuk table, kamu akan nampak. Okay, table saya besar sikit. So, yang pertama adalah kolom untuk apakah yang dia minta, faktor apa. Kolom yang kedua untuk P, kolom yang ketiga untuk Q. So, tulis P, Q, kemudian dekat sini adalah electrode. Okay, electrode. So, yang pertama, ions are attracted. Okay. Pertama dia minta ion attracted. Okay. Listkanlah one by one. Ikut kepada sini. Okay. Tadi Tusha kata Tusha kehilangan markah dekat situ. So, sebenarnya kalau Tusha buat dalam bentuk macam ini, so kamu akan nampak apakah point yang kamu dah tertinggal. So, dekat sini untuk P, sodium dengan hidrogen ion. Untuk Q pula adalah Cl- dengan hydroxide ion. Okay. So, pergi kepada soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 dia minta apa? Name the ion selected. So, ion selected. Okay, selected. So, ion yang selected dekat sini pun sama juga kamu tuliskan. So, kat sini adalah hydrogen ion. Dia kata, tapi kamu jangan confuse tu Syah. Kamu jangan buat macam cikgu ni hydrogen ion. Sebab dekat sini dia kata name. Allahu Akbar. Okay, dekat sini dia kata name. Bila dia kata name, betul ke kalau saya buat hydrogen H plus ion tu Syah? Tak betul lah tu Syah. Salah je. Salah tu Syah. Kamu kena buat dalam bentuk panjang. Name. So, name kena buat hydrogen. Kadang-kadang pelajar dia excited nak buat. Bila dia excited nak buat, dia tulis dalam bentuk formula. Okay, hydrogen ion. Dekat sini adalah chloride ion. Tu Syah, kalau buat chlorine ion betul tak? Boleh kan? Boleh. Are you sure? Mana boleh tu Syah? Kalau sini orang jawab chlorine ion. Betul ke salah?
Chlorine ion. Salah. Kenapa salah? Kena OH. Sebab dia adalah dalam bentuk ion. So, dalam bentuk ion kena kata chloride ion. Tak boleh kata chlorine ion. So, dekat sini dia punya reason kenapa? Sebab ion hidrogen, is lower in ECS dalam electrochemical series. Kalau ini kenapa pilih chloride? Sebab concentration. So, concentration of chloride ion is higher than hydroxide ion. So kalau macam ni, Tusha nampak tak Tusha? Perbezaan dua ni Tusha. So dekat sini Tusha, boleh dah nampak dia punya perbezaan. Kemudian dia minta equation. So dia minta equation, So kalau dia minta equation, buatlah. Kalau hydrogen tadi, 2H plus tambah 2 elektron akan dapat H2, hydrogen gas. So, di sini pula 2 chloride, dia akan dermakan elektron untuk menjadi chlorine gas dan 2 elektron. Tusha, latihan yang saya bagi yang hari tu boleh buka tak? Yang halus dengan cemerlang tu, Tusha. Boleh? Try buat ke? Dah satu set dah. Satu set. Set satu. Kamu buat cemerlang ke? Kamu buat dua-dua? Dua-dua. Tahniah Tusha. Tahniah Tusha. So itu adalah program modul daripada JPN Perak ya. Kalau you cuba buat, insyaAllah Tusha A+. Pergi kepada soalan nombor 3. Yang ini Tusha, kalau kamu tengok, dia punya soalan ni 10 markah kan? So, tapi dekat sini kalau tengok 2, 4, 6, 8. 10. Kenapa, macam mana boleh dapat 10 markah? Ini 1 markah, ini 1 markah, ada 4. Ini 6 markah. So, yang ini pula, ini 2 markah ya. Ni pun 2 markah sebab balancing dengan equation. So, dapat 2 markah. Boleh Tusha kalau Tusha nak buat dalam bentuk esei. Boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan semua poin yang kamu dapat adalah kamu tulis. Pergi kepada soalan nombor C. Pergi kepada soalan nombor C. Table 3 show the series of experiment. Carry out to construct the ECS. So, ini seperti soalan yang tak minggu lepas lah mengenai construction of ECS. So, dia kata positive terminal adalah given, value pun dia given, tapi X dengan copper ni tak ada. Based on the value, arrange. So, kamu arrange. So, ikut kepada dia punya yang inilah. So, susun. So, pastikan kamu susun betul-betul. So, kamu tengok yang paling jauh adalah W. So, mestilah W yang pertama. So, kamu tu pergi kepada yang more elektropositif lah. So, W. Kemudian adalah X. Kemudian adalah Y. Baru adalah copper. Baru adalah copper. So, tengok kepada potential difference. Susun elok-elok. Kemudian dapat C1 sudah. C1 belum. C1. C1 W, X, Y dengan copper. So, untuk nombor 2 pula. Untuk nombor 2 pula, dia minta apa? Predict the positive terminal. Predict the positive terminal and potential difference of X dengan copper. Kalau dia suruh predict, kamu bagikan nilai. Berapa nilai kamu? So, dekat sini, so agak-agaknya lah kan. Positive terminal adalah more yang bawah lah, bukan more elektropositif lah, positif terminal. So, antara X dengan copper. X dengan copper, so confirm positif terminal adalah copper. Copper. Disuruh namakan ke? Dia tak sama namakan. So, copper adalah sebagai positif terminal. Tulis positif terminal. Kemudian, potential difference. Potential difference ni pula, macam mana kamu nak kira? So, kamu tahu apa adalah X. Dia kata X dengan copper. Kalau kamu tengok kepada yang ini, susunan kamu X dengan copper. Dia nak X dengan copper. Berapa? So, dia bagi W dengan copper adalah 31. Saya susunlah sini. W, X, Y,
Cu. So, bagaimana kamu nak tulis? W dengan copper adalah 3.1. X dengan Y adalah 0.3. Okey. Kemudian W dengan X. W dengan X adalah W dengan X 1.8. So, dia tanya antara X dengan copper. X dengan copper. Okay, macam mana kamu nak dapatkan nilai ini? So, yang besar ni tolakkan dengan yang ini. Okay, nampak ya? So, yang ini. Okay, yang ini yang besar. Alah, sorry. Saya buat yang hitam. Okay, yang ini, WX ini, W copper tolakkan dengan yang WX. Barulah kamu dapat X copper. So, ini bermaksud, okay, untuk potential difference, 3.1 minus 1.8. So, kamu akan dapat 1.3 V. Okay, faham ya? So, kemudian ditanya explain. So, dekat sini kamu explain lah. Siapa yang kamu cakap less electropositive. Okay, so tulis reason. So, reason dekat sini, copper is less electropositive than X. Dah, siap. Okay, pergi kepada soalan nombor D. Okay, mana soalan nombor D? Okay, pergi kepada soalan nombor D. Okay, D pula dia kata, okay, metal Q is stated below copper. Okay, in electrochemical series. So, kat sini adalah, nampak je soalan macam ini dengan pening. Okay, memanglah dia ada dua solution. Okay, ini adalah voltaic cell. Okay, sebab tu dia kata kat sini pula, dia kata soalan dia adalah state the positive terminal, negative terminal of this cell. Okay, so kamu tengok dia pakai copper. So, dia pakai metal Q. You know that copper is less electropositive. Less electropositive maksudnya dia di bawah sekali. So, dia copper. So, dia antara, dia kata copper, metal, curi, anggur. Okay. Metal Q, solution R. So, dekat sini dia kata state the positive terminal. So, positive terminal here. Bagaimana kamu nak cari positive terminal? So, positive terminal ni adalah Q. Okay, Q. Macam mana kamu tahu positive terminal adalah Q? So, dia kata metal Q situated below copper. Metal Q situated below copper. So, maksudnya copper, Q adalah di bawah. Soalan dia positif terminal. Yang paling atas adalah negatif terminal. Yang bawah adalah positif terminal. So, positif terminal kamu tulis. Positif terminal adalah Q. Cikgu, boleh tak saya tulis AG? Boleh. Silver? Boleh. Tak ada masalah. Okay, sebab curi anggur. Kalau nak cari makan, Alizana Farah suka pergi hutan curi anggur. So, Q ni mesti confirm adalah anggur ataupun Australia, aurum. Tapi aurum tak sesuai lah kamu gunakan sini. So, gunakan sebagai silver. Okay. So, positif terminal adalah less electropositive. Kena ingat. Negative terminal is more electropositive. So, more electropositive adalah yang atas lah. That is a copper. So, dekat sini pula, dia kata pula suggest. So, cadangkan metal Q. So, tulis. Jawab tu, bila jawab essay, kena jawab one by one. Apa yang dia tanya? One by one kamu jawab. Okay, suggest a metal. Okay, untuk, lepas tu dia kata pula, solution untuk R. Okay, solution untuk R. Okay, solution yang sesuai. So, yang ini, okay, untuk metal Q ni, okay, tadi kamu dah kata silver. Okay, tulis silver. So, untuk solution pula, apa-apalah asalkan ada perkataan silver. Contohnya kamu nak pakai silver nitrate. Okay. Silver nitrate. Okay. So, dekat sini 4 markah. Okay. So, settle soalan untuk elektrolisis. Soalan nombor 4. Okay. Soalan nombor 4 adalah acid and base. Okay. Soalan nombor 4 acid and base. Kamu tengok soalan ini. Tusha, kamu tengok soalan ni susah ke tak? Senang, Tusha. Ini senang. Untuk senang kan Tusha kan? Tak adalah susah sangat. Tapi ini untuk skor pelajar A+. So,
Pelajar yang tak A+ pun boleh jawab sebenarnya. One by one. Kalau kamu cuba, dia tak ada masalah. Jangan banyak alasan. Okay, pergi kepada soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4, dia tanya, explain why pH value of two acid are different. Kamu tengok ethanoic acid 3, hydrochloric acid 1. So, you know that ethanoic acid is a weak acid. Hydrochloric acid is a strong acid. So, dekat sini kamu cakap tentang itulah. So, nombor 1. Okay, soalan nombor 1 ini, cuba jawab. Okay, you say about the, first you say about the ethanoic acid. Okay, ethanoic acid is weak acid. Okay, lepas tu while kamu cakap nitric acid is strong acid. So, yang ini kamu baru dapat 1 markah. Okay, untuk point nombor 2, kamu cakap tentang ionize. So, kamu nak tahu bahawa ethanoic acid ionized partially in water untuk apa? Untuk menghasilkan, untuk produce low ke high? Weak acid mesti weak, mesti tu apa benda tu produce low. Low apa? Low concentration of hydrogen ion. Kemudian cerita tentang hydrochloric acid. So, hydrochloric acid, ionized completely sebab dia adalah strong acid. So, completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Okay, siap. Okay, nombor 3. Point nombor 3. Point nombor 4, baru kamu cakap tentang pH value. The higher concentration of hydrogen ion, the lower pH value. Okay, dah. 4 markah. Okay. Kemudian soalan nombor B. Okay, soalan nombor B pula dia kata arrange. So, dekat sini, ini tentang reaction lah. Reaction metal dengan acid. So, kalau nampak kat sini, slow reaction maksudnya dia less reaction, reaktif. No reaction memang dia lagi lah tak reaktif. Vigorous yang paling reaktif. So, kamu susun. So, kamu tahu dia kata ascending order ke apa? With the least, yang paling bermula dengan yang paling kurang. So, mestilah Y, baru X, baru Z. So, nombor B, Y, X, Z. Okay, siap. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya ini adalah mengenai, alamak, dia hang. Okay. Another test is tried on metal X, where is put in aqueous solution of copper to sulfate. State and explain the observation. So, dia kata metal X tadi masukkan dalam copper sulfate. So, apakah yang akan berlaku? So, metal X tindak balas dengan copper sulfate. Okay, dia displacement displacement. Okay, displacement. So, ini soalan nombor 2. So, kamu cakap tentang yang pertama, metal X dissolve. So, apa yang akan jatuh? The blue color copper sulfate solution fades. Okay, dia akan luntur dengan apa yang berlaku? Brown solid. Kenapa brown solid? Sebab copper dah jadi copper 2 plus akan jadi copper atom. Okay, dia akan displace brown solid solution pula. Brown solid. Okay, brown solid. Okay, brown solid is formed. So, copper dah terbentuk. Okay, kemudian ini baru observation.
Okay, 4 markah ya. 4 markah. So, kamu kena ada 4 point. Okay, point nombor 2, kamu cakap, since metal X can react slowly with acid. So, apa berlaku? So, metal X is more electropositive than hydrogen, and so selain daripada copper. Kemudian kamu cakap tentang metal X. Okay, therefore metal X able to, dia boleh displace. Okay, able to displace sebab dia di atas copper. So dia akan displace copper daripada mana? Copper from its solution. So, kemudian kamu cakap tentang copper atom displace copper copper atom are displaced by siapa? Metal X. Metal X ni more electropositive. So, metal X from copper to ion solution. Okay. Kemudian kamu cakap tentang manakala while atom X in metal X is, dia akan mengion, dia akan ionize to form X plus ion, form X sulfate ion. Okay, sekejap ya tu Cah. Okay, hello. Ya bah. Tadi lupa nak pause. Okay, so ini adalah yang jawapan yang tadi. So, siapa yang tertinggal, so boleh tengok balik prosedur dia dan dia punya ini. So, saya pun tak perasan saya pause tadi. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Yang ini, saya show balik lagi sekali prosedur. Okay, ini adalah dia punya equation. Mesti tindak balaskan antara soluble salt dengan soluble salt sebab itu adalah bahan yang dibagi dan untuk menghasilkan insoluble salt. Insoluble salt ini adalah karbonat. So karbonat baru boleh tindak balas dengan sulfate. Okay, baru boleh tindak balas dengan asid. Okay, sulfuric acid. Okay, pergi kepada soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ini tentang rate of reaction. So, dia tanya. Okay, so tengok one by one lah. Experiment 1 ini dia kata zinc granule. Beza dia apa? Ini zinc powder, ini zinc granule. Kebetulan ini serbuk. Asid yang digunakan sama. Sebab itu kenapa at the end of the reaction, dia punya rate of reaction, volume of gas dia adalah sama. Okay, dia kata Y, okay, have the same maximum volume. So, yang ini. Saya pun dah jawab tadi soalan tadi. Okay, saya dah jawabkan dah. So, yang mana kamu cakap lah. Okay, kamu cakap dua-dua tadi. Both. Okay, since both experiment. Okay, what's experiment? Have same number of mole hydrochloric acid used. Okay, so it is because dia akan menyebabkan kedua-dua, okay, kedua-dua eksperimen tadi, okay, kedua-dua eksperimen tadi menggunakan same volume and concentration of HCl solution. Okay. Pergi kepada soalan nombor B. Okay, soalan nombor B pula. Mana soalan nombor B ni? Okay.
Soalan nombor B, dia tanya tentang apakah faktor. So, kamu dah tahu tadi, satu pakai granules, satu pakai powder. So, dia adalah size ataupun kamu nak cakap size of zinc ataupun reactant. Ataupun kamu nak cakap tentang total surface pun boleh. Okay, nombor 2. Ini nombor 1, ini nombor 2. A part of factor mentioned in B1. State another two factor that can increase the rate of reaction. Explain how to manipulate. Okay, bagaimana kamu nak mengendalikan faktor tersebut. Okay, yang pertama. Contoh, kamu cakap tentang concentration. Kalau kamu tulis concentration saja salah ya. Kamu kena cakap concentration of solution. Okay, so bagaimana kamu nak manipulate dia? So, bagaimana kamu nak action dia? Kamu tulis action dia adalah replace ataupun use. Okay, replace ataupun use high concentration of hydrochloric acid. Okay, solution. Ataupun faktor nombor 2, kamu kata kamu guna temperature. Kalau kamu cakap temperature saja pun salah. Kena cakap temperature of solution. Ayat kena panjang, kena penuh. Okay, apa yang kamu buat? Okay, action dia adalah kamu hitkan saja. Hit the solution. Okay, hit the solution. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3 kamu cakap tentang ataupun dia nak berapa? Dia nak 2 je. Tak apalah, saya bagi 3. Contohnya kamu nak cakap tentang katalis. Okay, kehadiran katalis. So, bagaimana action dia? Add some catalyst. Okay, ataupun kamu cakap add copper sulfate solution. Copper sulfate solution pun adalah sebagai kamu punya faktor katalis. Okay, nombor C. Okay, nombor C, write the chemical equation for this experiment. So, tadi ini adalah tindak balas antara zinc dengan hydrochloric acid. So, C, zinc tindak balas dengan hydrochloric acid. Ini biasa. Equation yang biasa kamu sangat guna. So, kalau biasa maksudnya kamu dah boleh buat tanpa susah hati. Okay, siap. Okay, nombor D. Compare the rate of reaction experiment 1 dengan 2. Kemudian dia kata explain dengan collision theory. So, dekat sini bila dia suruh compare, kamu cakap lah pertama. Siapa yang higher? Okay, siapa yang higher? So, nombor D. Okay, yang pertama, kamu cakap experiment 2 has higher rate of reaction than experiment 1. Okay, dah. Ini baru dapat 1 markah. Sebab dia kata tadi, compare rate of reaction. Dah dapat jawab 1. Kemudian kamu explain. Explain ini yang akan dapat 4 lagi markah. Okay, markah yang kedua adalah kamu cakap zinc powder used in experiment 1, experiment 2, kedua use kat 2 has greater total surface area. Kemudian kamu cakap it give greater exposure ataupun kamu cakap surface area dia lebih besar. So, total surface besar. So, greater exposure to the, tak muat lah pula, to the collision. To the collision between particle. Kena cakap ya. Between particle. Tak ada perkataan particle. Salah. Okay, kemudian kamu cakap frequency of collision. Okay, so experiment 2 has higher frequency collision. Okay, ini kena cakap lah. Between siapa? Kita dah biasa dah dengan zinc dengan hydrochloric. So, mesti antara zinc atom dengan siapa? Hydrogen ion. Mesti cakap. Benda ini pelajar selalu tertinggal. Okay, kalau kamu cakap contohnya experiment 2 has high frequency between
particle? Salah. Kena cakap penuh. Zinc atom dengan hydrogen ion. Kemudian, the frequency of effective collision between particle in experiment 2 is higher. Adalah tinggi. Okey dah. Siap. D. Okey, pergi kepada soalan E. Soalan E dia kata calculate the maximum volume of gas. So gas apa tadi? Gas hydrogen. So untuk soalan nombor E, yang pertama kamu kira dulu number of mole HCl. So, mol untuk HCl tadi dia bagi molar dia adalah 1, volume dia adalah 25. So, N equal to MV over 1000. So, over 1000, kamu akan dapat 0.025 molar. Kemudian, nombor 1 dah settle. Nombor 2. Nombor 2, okay, daripada eksperimen, number of mole hydrogen gas tadi, kamu dapat 2 mol HCl, dia akan produce 1 mol H2. Okay, kalau 0.025 mol HCl, dia akan produce 0.0125 mol. Bahagikan 2 lah untuk hydrogen gas. So, ke step nombor 3, kamu kirakan apa yang dia nak. Dia nak volume of hydrogen gas. So, berapa mol tadi kalikan dengan molar volume. So, akan dapat 0.3 dm3. Okay. F. Name the method to collect the gas release. So, name the method. So, method dia adalah, okay, untuk F, okay, method adalah water displacement. Okay, penyesaran air. Okay, penyesaran air. Kenapa? Okay, reason dia adalah hydrogen is insoluble in water. So, 2 markah. So, untuk soalan nombor 5, Tusha dapat berapa markah, Tusha? Soalan 5. Soalan nombor 5, berapa markah kamu 16 dapat? tu. 19. Salah bahagian mana, Tusha? Soalan C. C. Bukan D. 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 Oh. Kan biasa kita P2 jawab tadi. D. Tusha, apa yang salahnya? Apa P2 yang kamu tadi. Ha? P2. P2 tak ada. Sekejap. Greater total surface area. Okey, tak apa Tusha. Okey, Tusha, boleh kita pergi kepada soalan struktur? Penat? Boleh. Boleh. Okey. Saya rasa soalan struktur Tusha okey, tak ada masalah. Saya rasa kamu punya soalan ni markah penuh saya rasa. Okey. Soalan struktur kita pergi dengan cepatlah ya. Okey, soalan struktur write the general formula of homologous. So, ini semua adalah alkane. So, dia adalah CnH2n. H2n plus 2. Okay, yang mana N dia adalah 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Okay, kemudian dia kata hexane. Formula, molecular formula untuk hexane. Hexane. Write the formula following. Berikut. Lepas hexane apa? Heptane. So, hexane 6. So, heptane adalah 7. C7H. 7 kali 2, 14. 14 kali tambah 2, 16. So, dia adalah, namakan dia kata heptane. Namakanlah. Okay, boiling point increase. Okay, kenapa dia kata? So, kamu cakap, as the number of carbon atom increase, bila dia punya number atom dia bertambah, so apa berlaku? So, the size of molecule increase. So, bila size sebagai increase, apa yang berlaku? The van der Waals forces ataupun kamu cakap the forces of attraction pun boleh. Okay, the forces of attraction between molecule increase. So, apakah yang terjadi?
So, banyaklah lagi tenaga haba yang diperlukan untuk apa? Untuk memisahkan ikatan di antara molekul. Separate the molecule. Okey, siap. Okay, C dah siap. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, a mixture of methane and chlorine is exposed to the sunlight. So, this is a substitution kan? Substitution. Hanya alkene sahaja substitution. Yang lain alkene adalah addition. So, namakan. So, saya dah jawab tadi ya. So, jawapannya adalah substitution. Okay, write the formula. So, end product. End product maksudnya methane tambah Cl2. Lepas tu, chloromethane tambah dengan Cl2. So, last kali, nama dia adalah CCl4. Okay, tetra chloromethane. Siap. Okay, write the balance equation. So, balance equation of combustion. Okay, kalau combustion, apa-apa pun mesti akan hasilkan dua je bahan. Carbon dioxide dengan air. So, sama ada kamu buat C6H14, kamu buatkan dia punya pecahan pun boleh. Ataupun kamu tak nak pecahan cikgu, saya nak kalikan semua dengan 2. Boleh? Tak ada masalah. So, bagaimana kamu tak nak pecahan? So, 2 kalikan dengan ni. So, letak 2 kat sini. 2 kali dengan 6, 12. 2 kali 7, 14. Itu adalah untuk kalau kamu tak nak letakkan pecahan. Okay, kemudian dia kata calculate the volume of gas carbon dioxide. Okay, untuk calculatekan ini, pertama sekali kamu tarik apa yang dibagi. Dibagi dalam bentuk mass untuk hexane. So, mass untuk hexane, apa-apa pun mesti carikan number first adalah mole. Mole untuk hexane dulu. So, mole untuk hexane adalah mass bahagikan dengan molar mass. So, kamu akan dapat mole dia adalah 0.025 mole. Okay, untuk nombor 2 pula, kamu buatkan dia punya ratio. So, C6H14 dengan carbon dioxide. So, kalau kat sini 1 mole, ini 6 mole. Okay, 1 mole, ini 6 mole. So, maksudnya kalau sini 0.025 mole. So, sini adalah 0.15 mole. Okay, so nanti dalam soalan SPM jangan buat macam ini ya. Kamu kena buat bentuk panjang. 1 mole CnCH14 will produce 6 mole of carbon dioxide. If 0.025 mole of C6H14, so it will produce 0.15 mole of carbon dioxide. Baru step nombor 2. Okay, step nombor 3, kamu nak cari dia punya apa yang dia nak. Dia nak adalah volume. Okay, volume gas carbon dioxide. So, untuk dapatkan volume, number of mole tadi, kalikan dengan molar volume. So, kalikan dengan molar volume, kamu akan dapat dia punya volume. Siap. Okay, settle. Soalan nombor 1, Tusha dapat berapa markah? 9. Ya, cikgu. 9. Good. Pergi kepada soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 adalah hidrokarbon. Okay, hidrokarbon ini adalah dia kata namakan. So, bila kita namakan, jom kita namakan. So, yang pertama kamu tengok yang terpanjang. Yang terpanjang ada 4 karbon. Dan kalau kamu tengok, dia ada satu kumpulan metil. Okay, dia ada satu kumpulan metil. So, 4 karbon adalah butane. So, jawapan dia adalah lambat. 2 methyl butane. Okay, untuk soalan nombor 2 pula, cari dia yang terpanjang. So, bila kamu nampak dia panjang yang ini. Okay, kemudian ada kumpulan metil, dia attach pada karbon nombor 2 ke 1. Okay, pada ke 3. So, kamu start daripada sini. 1, 2, 3. Pada karbon nombor 3. So, sebab itu namanya 3 metil but 1 in. Kenapa 1 in? Sebab double bond pada karbon nombor 1. Okay, pergi kepada soalan nombor B. Okay, soalan nombor B ni describe briefly the chemical test. Okay, chemical test nak uji alkene dengan alkene. So, dekat sini kamu hanya cakap put some drops of bromine water into bromine water. Okay, into test tube
containing liquid A. Kemudian put stopper on the test tube. Kemudian kamu shake. Okay, shake slowly. Okay. Kemudian kamu repeat pula dengan soal apa langkah yang dekat atas tu dengan guna liquid with liquid B. Okay, apa yang kamu akan nampak? Okay, kalau kamu liquid B tadi, okay, so kamu dia punya observation, liquid B akan decolorize. Decolorize brown color of bromine water. Okay, tapi kalau untuk hexane, untuk alkane, dia tidak akan tukar apa-apa lah. Dah stop. Okay, siap. Okay, itu untuk soalan B dah siap. Okay, kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C, dia kata carbon compound insoluble decolorized brown of bromine. Why soluble in water react with magnesium to produce hydrogen gas. So, ini adalah alkene lah. Soluble in water burns with non-sooty blue flame. So, kalau pelajar dah selalu sangat buat soalan carbon compound, dia tak ada masalah. Okay, dia kata compound X ni apa? Compound X decolorize. Yang macam tadi lah, decolorize. Okay, bila decolorize, dia hanya satu saja, alkene saja. Uji dengan bromine water. Nombor Y ni pula, dia kata soluble dekat dalam air. Hanya satu je carbon compound yang soluble dalam air, iaitu asid. Asid apa? Carboxylic acid. Lepas tu dia kata react dengan magnesium. Asid lah yang akan bertindak balas dengan metal untuk menghasilkan hydrogen gas. So, jawapan dia adalah carboxylic acid. So, ini adalah homologous series ya. Okay, homologous series tu maksudnya alkane ke, alkene ke, alkohol ke. Okay, compound Z. Soluble in water. Okay. Satu je lagi. Satu lagi carbon compound yang soluble dalam water adalah satu lagi adalah alkohol. Okay, alkohol pun soluble dalam air. Okay, lagi satu burn with non-sooty blue flame. Okay, itu adalah alkohol. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Namakan. Okay, bila dia suruh namakan, yang pertama dia kata reaction between kind compound Y. Compound Y tadi apa? That is a carboxylic. So, 3 carbon. 3 carbon of compound Y. So, dia adalah karbon dia ada 3. So, dia adalah karboksilik kan. So, kalau tak pandai lukis dulu. Okay, kemudian dia kata dengan etanol. Etanol tadi C2. H5O. Okay, so H ini, H ini, H ini. Okay, apa formula dia? So, kamu gabungkan ini. Gabungkan dia ada 3. Double bond jangan lupa. OH ni akan buang. H ini akan buang. So tinggal O. Gabungkan C. So ini H. Okay. Ini H. 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 Okay. Kemudian. Okay. Kemudian kamu namakan dekat daripada dia punya alkohol. Okay. Alkohol ni adalah kumpulan alkil. Yang dekat karboksilik adalah untuk uat dia. So, namanya adalah 2 metil etil. So, etil. Ini ada 3. So, 3 propanol. Draw and name. So, kamu dah lukis, kamu dah namakan. So, dapatlah 2 markah. Okay, soalan yang seterusnya, dia tanya properties of ester. So, properties of ester, dia adalah colorless liquid. Dia adalah insoluble in water. Okay, dia bukan sharp smell. Dia bau dia wangi. Bentuk fruity smell. Okay, that is a fruity smell. So, pergi kepada soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 2, Tusha dapat berapa markah, Tusha? Penuh you. Penuh, good, Tusha. Okay, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Ini adalah antara metal dengan asid. So, apa beza dia? Metal yang ini diguna magnesium sama. Ini guna hidroklorik excess. Ini pun sama.
Tapi yang bezanya dia pakai temperature. So, ini adalah soalan untuk rate of reaction. Okay. So, dia kata name. So, name dan gas. So, kamu tahu bahawa bila metal tidak panas dengan asid, dia akan menghasilkan gas hidrogen. So, hydrogen gas. Cikgu, saya buat hidrogen je boleh? Boleh, sebab soalan kat sini dia bentuk gas. Okay. So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya tentang test ya. Test of anion. Alamak, stuck pula. Okay, soalan nombor 4 tentang 4. Okay, bawah 4/3. Okay. Verify. Okay, verify. Yang pertama, kamu bring light. Kamu nak uji gas hidrogen ya. Light wooden splinter. Okay, light wooden splinter dekat mana? Near the mouth of test tube. Okay, kemudian the pop. Ini that is a observation. Pop sound is good. So, maksudnya hydrogen gas present. Okay, dapat 2 markah. Ada prosedur, ada observation. Okay, kemudian dia suruh kamu lagi sekali. Lagi sekali tidak balas antara magnesium dengan hydrochloric acid. Ini pejam mata pun dah boleh buat. Dah boleh buat question ni kalau dah selalu buat. Okay, kemudian dia kata calculate the maximum. So, yang ini kirakan dulu number of mole. Siapa? Magnesium. Sebab magnesium dia bagi berapa mass tadi? Mass pula. Berapa mass? So, 1.8 gram tadi bahagikan dengan molar mass. Kamu akan dapat 0.075 mol. Okay, kemudian daripada equation 1 mol untuk magnesium akan menghasilkan 1 mol untuk hydrogen gas. So, 1 mol magnesium produce 1 mol H2. Okay, kalau 0.075 mol magnesium produce 0.075 mol H2. So, kamu akan dapat. So, kemudian kirakan apa yang dia nak? Dia nak volume. Volume siapa? Volume hidrogen. So, berapa mol kalikan dengan dia punya molar mass. So, kamu akan dapat 1.8 pm cube. Okay, pergi kepada soalan nombor A. Okay, nombor A dia suruh lakarkan. Okay, bila lakarkan maksudnya dua-dua tadi digunakan molar dengan volume yang sama. So, maksudnya dia adalah at the end of the experiment, hydrogen gas adalah sama. Dan kemudian, kamu tahu nombor 2 tadi lebih tinggi. Okay, sebab dia guna temperature yang lagi tinggi, 50. So, buat cantik-cantik. Okay, kemudian kamu labelkan. Ini adalah volume hydrogen gas. So, dalam unit sentimeter padu. Yang ini time dalam bentuk S. So, atasnya adalah S. Kena label ya. Kalau tak label, salah. Experiment 2. Okay, 2 markah. Kemudian, calculate the rate of reaction. So, calculate the rate of reaction adalah okay, berapa volume tadi bahagikan dengan berapa minit. Okay, dia stop sampai 30. So, 1800 dapat 60 cm padu per unit. State another minute speed up the magnesium dissolving. So, ataupun kamu gunakan, cakaplah kamu nak gunakan katalis pun boleh. Okay, 1 markah. Okay, Tusha, soalan nombor 4, berapa markah dapat? Full mark? Soalan nombor 4. Nombor 4, nombor 3. Nombor 3. Oh, 3. 3. Tadi mana salah? F. Soalan nombor? F. F. Macam mana boleh salah Tusha? 1 per unit. Tusha. Okay, Tusha. Careless satu. Okay, soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 sama juga. Rate of reaction lagi sekali. So, write the equation. So, ini adalah equation antara zinc dengan sulfuric acid. So, zinc dengan sulfuric acid. Okay. Siapa yang dah mahir dalam untuk equation dia tak ada masalah. Tapi jangan careless. Okay, dia akan jadi bila careless. Okay, tengok balance ke tidak. Okay, dah siap, dah balance. Kemudian, dia minta saya tadi tersilap ke Tusha? Soalan nombor 3. Sama ya, 1800.
Okey tak? Okey, yang ini calculate the maximum volume of hydrogen gas. So, dekat sini, alamak. So, dekat sini dia dah bagi ya. Dia dah bagi dia punya NMV, dia nak sulfuric acid. So, ini adalah dia kata hydrogen gas. Dia nak hydrogen gas. So, maklumat yang dia bagi adalah tentang acid. So, M dia bagi, V dia bagi untuk acid. So, bila dapat N dengan V, so kamu kirakan number of mole. Okay, number of mole H2SO4. So, N equal to MV over 1000. So, 0.2 times 50 divided by 1000. You got 0.01 mole. Siap. Kemudian, ini 1 mol untuk H2SO4 dia akan menghasilkan 1 mol H2SO4 dia akan menghasilkan 1 mol H2. So kalau 0.01 H2SO4 dia akan hasilkan 0.01 H2. So nak dapatkan volume untuk H2, number of mole kalikan dengan molar volume, kamu akan dapat 0.24 dm padu ataupun 240 cm padu. Okay, B dah settle, pergi kepada soalan C. Okay, soalan C ni pula dia kata give two possible reason for the higher reaction. Okay, mungkin kamu pakai faktor temperature. Maksud temperature, possible reason. Okay, ini tak silap saya Tusha salah ni. Ayat kamu kena betul. So heating, okay, of acid. Saya rasa saya betulkan dah siap. Acid solution. Dia kata reason. So, apa kaedah yang kamu gunakan? Kamu heating kan? Kamu panaskan dia. Ataupun kamu masukkan kata list. Okay, siap. Okay, lepas tu dia kata experiment 1 is repeat by using 50 cm3 of hydrochloric acid. Okay, repeat. The experiment is called experiment 3. Okay, maksudnya dia pakai separuh. Tadi dia pakai, kalau eksperimen 1 dia pakai 50 cm padu. Dia pakai sulfuric acid. Okay, sekarang ni ditukar kepada hydrochloric acid. So, monoprotic dengan diprotic acid. So, confirm lah yang diprotic atas daripada yang 2. So, yang bawah dia mesti adalah eksperimen nombor 3. Okay, so eksperimen nombor 3 adalah dekat bawah. Sebab dia pakai monoprotic. Untuk eksperimen 1 dia pakai diprotic, dia dekat atas. Okay, kepada soalan nombor 2, cadangkan. So, dah selalu sangat kita gunakan copper to sulfate. Dia dicadangkan copper to sulfate solution. Okay, soalan nombor 4. Berapa tu Syah dapat? Full mark. Full mark. Okay, last question tu Syah. Soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Kita pergi kepada soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Ini adalah soalan paper 3. Okay, soalan paper 3. Kita include sekali paper 3. Okay, eksperimen. Salah sekali lagi. Rate of reaction. Okay, kemudian dia pakai eksperimen 1. Dia pakai apa beza dia? Apa beza dia? Large marble, ini small marble. So, large marble dengan small marble. So, dia bagi, okay, dia suruh kirakan berapakah volume untuk ini ya. Record. Okay, record. So, record bureau reading. So, ini adalah bureau reading dia adalah 20. Reading dia sini adalah, so baca kat sini bureau reading dia kepada 60 second 24.1. So, berapakah dia punya volume gas adalah 24.30. So, tolakkan tadi 48.40 tolak 24.10, baru kamu dapat volume of gas 24.30 cm3. Okay, kemudian what can you observe? Bila dia kata observe, apa yang kamu nampak? Okay, confirm lah tindak balas antara asid dengan metal akan kamu dapat colorless gas. Colorless gas is released. Okay, berdasarkan buatkan inference. So, kalau inference kamu cakap, kena cakap full. Kalau kamu cakap
carbon dioxide produce, 2 markah, skor 2. Kamu kena cakap marble react with acid produce ataupun release carbon dioxide gas. Okay, D pula, operational definition. Operational definition, what you do and what you observe. Apa yang kamu buat? Kamu buat bila kamu masukkan marble is added kat dalam mana? Dalam hydrochloric acid. So, the volume of gas, okay, gas collected yang terkumpul, collected dekat mana? Dekat burette is increase. Kamu akan nampak ini adalah observation kamu, akan meningkat sehingga, okay, kena cakap ya yang constant tu, until no change in volume. Sebab dia bukan sentiasa menaik, increase saja, dia mesti akan ada constant. Okay, dekat mana? Bila akhir expect. Okay, kemudian soalan yang seterusnya. Okay, yang ini kalau tak faham, okay, ini adalah what you do. Okay, start daripada sini, pergi sini, what you observe. So, ini what you do, ini adalah observe. Okay, kemudian variable. Okay, variable dekat sini, dua-dua tadi dia menggunakan size yang berbeza. So, size siapa? Mesti tulis. Kalau kamu tulis size saja salah lah. Kamu tulis size of marble kan. Marble tadi apa? Marble adalah calcium carbonate. Cikgu boleh tak saya buat total surface? Boleh. Tak ada masalah. Total surface area of calcium carbonate. Okay, kemudian kita tengok RV dia. Okay, RV dia adalah kat sini. Ingat cikgu cakap hari tu mesti tulis rate of reaction. Okay, jangan tulis volume of gas. Okay, tapi kalau ikut skema ni dia tulis volume. Tapi sebenarnya kamu state. Ingat kalau soalan thermochemistry, rate of reaction, mesti buat dia punya, contohnya kalau thermo heat of combustion contoh. Kalau rate of reaction, rate of reaction. Okay. CV adalah concentration and volume siapa? Okay, kemudian nombor 2, state how you will manipulate one variable while keeping the other variable is constant. So, soalan ni pun jarang keluar. Tapi kamu kena tahulah. Dia kata bagaimana kamu nak manipulasikan satu pun boleh ubah. Okay, manakala nak kekalkan boleh ubah. So, kamu nak pergi kepada manipulated yang tadi ya, size. So, kamu cakap large marble chip is replaced with small marble to be react with the same volume. Apa yang kamu kekalkan? Volume dengan concentration siapa? Acid. Okay, untuk next experiment. Okay, maksudnya kamu tukarkan saja large marble tu daripada small marble, tapi kamu kena kekalkan concentration dengan volume untuk acid. Maksudnya kaitan antara manipulated variable dengan responding variable. Okay, kita pergi kepada soalan nombor F. State the hypothesis. So, bila hypothesis maksudnya kena kaitkan tentang MV dan RV. So, kamu cakap bila when the total surface area of calcium carbonate bertambah, increase. So, apa berlaku? The rate of reaction akan bertambah. Okay. So, dia kata predict gas release at 420 cm3. So, predict sajalah. So, predict, okay, kemungkinan adalah 40.40. Kita tengok kepada
Dia punya. Okay, 420. Okay, tengok kita punya jadual. 420. Okay, 420 second. Sorry. 420 second yang mana? Bawah sikit. 420 second. Maksudnya lepas tu. Okay, kalau lepas tu mestilah dia punya volume of gas dia akan jadi constant. So tak payah kamu nak kira-kira pun tak. Memang tak payah kamu nak kira sebab volume of gas at the end of the experiment mesti adalah constant. Okay. 40.40 cm cube. Okay, kemudian last question. Okay, dia suruh kamu tuliskan fast reaction. Okay, bezakan antara fast reaction dengan slow reaction. So, fast reaction adalah neutralization, combustion, halogenation dengan displacement. Okay, yang ini pula, yang slow adalah rusting. Kamu kena tunggu seminggu. Fermentation pun sama. Kamu kena tunggu seminggu paling kurang untuk dapatkan hasil alkohol. Okay, nombor D. DHI. Okay, large pieces of charcoal takes longer, okay, to be light up compared to the small. Okay, yang ini kamu kena explain dari segi dia punya total surface area lah. So, kamu cakap large piece of charcoal have smaller total surface area to be exposed, yang akan terdedah, okay, to the heat. The longer time taken, okay, the longer time taken, so akan jadi apa? Makin lama lah masa yang diambil untuk charcoal untuk light up. Okay. Okay, Tusha, berapa markah kamu Tusha? Semua Tusha? Daripada 33 markah? Apa juga? Untuk soalan 5, berapa markah kamu dapat Tusha? Soalan 5. Dia jumlah dia 33 markah. Kamu dapat full tak? Full juga. Full. Okay, tahniah. 33 markah. 33 markah untuk, ini soalan kertas 3 ya Tusha? Okay. So, sampai dekat situ sahaja, dah habis, dah last. So, minggu depan kita jumpa lagi Tusha untuk, ke Tusha nak bincang soalan yang lain Tusha? Soalan ni, sambung. Soalan lain lagi. Soalan lain, kau nak soalan apa? Yang baru-baru cikgu Aman Jaya. Aman Jaya, okay boleh? So, soalan yang lain tu, nanti cikgu akan, kalau cikgu ada record dengan anak murid cikgu yang seorang lagi tu, saya akan record untuk bagi dengan kamu. Okey Tusha? Ataupun saya akan bagi skema je lah untuk Tusha. Tusha nak skema ke? Nak tu. Dah, yelah dapat full mark kan? Okey. So Tusha, okay, thank you for coming Tusha. Terima kasih Tusha sahajalah yang setia dalam kelas kimia kita. Sedih lah, tak ada siapa, padahal pelajar 6 orang je pun. Okay Tusha, so see you again. So the next, so kamu bagi tahu saya kamu buat set yang mana, nanti minggu depan kita bincang. Boleh? Okey. Yang itu kamu tak payah hantar pun tak apa. Kita bincang ikut kepada apa yang kamu buat. Set berapa kamu buat, so kamu bagi tahu saya set mana. Tak payahlah kita nak tunggu pelajar-pelajar yang lain tu. Saya fokus kepada kamu je lah Tusha sekarang ni. Okay, thank you for coming Tusha. Okay, so see you again.